Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Musayyadah, iaitu pensyarah bagi kod subjek CTU 554 iaitu Etika dan Peradaban 2 dan rakan seperjuangan. So kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Dia Yona Michiko, Farahani binti Asali, Alvin Jake Muhammad Upin, Muhammad Fauzi, Muhammad Zulikwan dan saya Siti Nur Hasmira binti Bujang. So, hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan kepelbagaian etnik di Malaysia. Pengenalan etnik. Etnik berasal daripada perkataan Yunani, iaitu etikos yang mana bermaksud orang asing ataupun bangsa. Dalam terjemahan Alkitab kuno, etnik adalah sekumpulan orang asing ataupun budaya yang mana menganut agama lain tetapi boleh berbagi wilayah dengan yang lain. Unsur etnik dengan tegas merujuk kepada satu nilai budaya yang dinyatakan dalam bahasa pertuturan, pakaian, tradisi, adat dan agama seseorang. Istilah etnik tidak sinonim dengan bangsa dan tidak berkait rapat dengan unsur-unsur perkauman yang mana hanya melibatkan ciri-ciri biologi, iaitu fenotip kumpulan manusia seperti warna kulit, ketinggian dan ciri-ciri wajah. Di semenanjung Malaysia, penduduk pribumi terbesar ialah orang asli yang mana terdiri daripada kaum Negrito, Senoi dan Melayu Pruto. Manakala di negeri Sabah pula, sebanyak 32 kumpulan etnik yang terdiri daripada Rungus, Bajau, Murut, Lundayah, Sungai, Orang Sungai, Iranun dan Kadazan Dusun yang mana merupakan kumpulan etnik terbesar di Sabah. Di Sarawak pula, sebanyak 27 kumpulan etnik dan majoriti pemilik adalah Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu dan Nun Bawang. Hubungan etnik juga berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan. Ia juga merupakan salah satu ciri penting dalam mencorakkan sistem sosial di negara kita. Assalamualaikum, nama saya Farahani binti Asali. Nombor kad pelajar 202071269. Jadi, sejarah penduduk Malaysia sebelum abad ke-18, penduduk di Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo ketika itu didominasi oleh orang asli, orang Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya hanyalah terhad. Pada awal abad ke-18, perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi maupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga hari ini. Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat, tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Aktiviti ekonomi dan perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar, terutamanya daripada China dan India. Kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak sistem sosial alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu. Kedatangan mereka akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Mereka juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah keluar. Suasana di negeri itu yang dilanda kemiskinan dan kebeluran yang mendorong penduduknya untuk berhijrah keluar ke negara lain, termasuklah ke Tanah Melayu ketika itu. Selain itu, Sabah dan Sarawak juga menjadi tumpuan daripada masyarakat luar seperti Indonesia dan Ceylon. Namun, bilangan mereka jauh lebih rendah berbanding pendatang Cina dan India. Etnik-etnik di Malaysia. Terdapat lebih 80 kaum etnik di Malaysia. Yang terbesar adalah etnik Melayu, kedua adalah etnik Cina dan seterusnya ialah etnik India. Namun, di Borneo Sabah mempunyai kumpulan etnik yang terbesar iaitu lebih 30 kumpulan etnik dan majoritinya ialah etnik Kadazan Dusun. Manakala Sarawak pula mempunyai lebih 20 kumpulan etnik dan etnik Iban adalah kumpulan etnik yang majoriti. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Diona Michiko Julidi, nokat pelajar .0.0747251. Seterusnya adalah faktor dan konsep. Konsep yang pertama adalah masyarakat.
Masyarakat ialah satu konsep dalam memahami hubungan etnik. Secara umumnya, masyarakat boleh didefinisikan sebagai sekumpulan manusia hidup bersama, saling berhubungan serta sentiasa membina kebudayaan. Terdapat beberapa ciri masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat melahirkan kebudayaan. Kedua adalah masyarakat berubah. Ketiga adalah masyarakat saling berhubungan. Dan akhir sekali adalah masyarakat mempunyai kepimpinan. Konsep yang kedua adalah kebudayaan. Masyarakat menganggap kebudayaan hanyalah merujuk kepada tarian, permainan tradisional, dan majlis kesenian. Tetapi sebenarnya pengertian kebudayaan itu adalah sesuatu yang lebih luas, yang merangkumi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tata susila, undang-undang, moral, adat resam, dan juga teknologi. Kebudayaan adalah semua hasil ciptaan manusia yang terdiri daripada budaya material dan bukan material. Terdapat 9 ciri-ciri yang budaya. Yang pertama adalah dipelajari, kedua adalah dikongsi, ketiga diwarisi, keempat berubah, kelima sejagat, keenam simbolik, ketujuh sistem perlembagaan, ke-8 adalah berpola dan berstruktur, dan akhir sekali adalah pandangan dunia. Konsep seterusnya adalah ras. Ras adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri fisikal yang diwarisi secara genetik. Warna kulit merupakan ciri utama bagi menentukan ras seseorang. Rupa bentuk fisikal seperti rambut, paras wajah, bentuk kepala, dan kumpulan darah juga digunakan untuk menentukan ras. Konsep seterusnya adalah etnik. Etnik merujuk kepada satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti persamaan agama, ras maupun asal-usulnya. Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, dan makanan, dan mempunyai hubungan sosial sama mereka. Konsep seterusnya adalah ethnicity. Ethnicity merujuk kepada gabungan pelbagai sifat dan komponen yang kebiasaannya dimiliki oleh kumpulan etnik. Ethnicity merangkumi perkongsian, kepercayaan, norma, nilai, dan menyenangi kelompok sendiri. Konsep seterusnya adalah jarak sosial. Jarak sosial merujuk kepada pengasihangan secara fizikal atau emosi antara individu yang mempunyai perbezaan tanggapan. Jarak sosial boleh juga wujud akibat sikap negatif terhadap kelompok lain. Dan konsep yang terakhir adalah integrasi. Integrasi ialah penyatuan antara satu kelompok yang berbeza tetapi hidup di bawah sistem pemerintahan yang sama. Setiap kelompok tersebut hidup bersama secara aman tanpa mengira latar belakang dan bebas mengamalkan budaya masing-masing. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Nama saya Muhammad Zulikwan bin Hasli, nomor pelajar 20225436861 daripada 25. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kesan kepelbagaian etnik di Malaysia. Dewasa ini, pelbagai impak yang dapat dirasai kesan daripada kepelbagaian etnik di Malaysia bukan sahaja memberi kesan kepada diri kita, ia juga memberi kesan kepada negara khususnya. Baiklah, jika dilihat, kita dapat lihat sini antara kesan-kesan kepelbagaian etnik di Malaysia adalah seperti wujudnya keluarga Malaysia, mengukuhkan ekonomi negara serta sukar menerima pemimpin daripada etnik lain. Maka saya akan huraikan berkenaan dengan keluarga Malaysia. Sebagaimana yang kita maklum, keluarga Malaysia ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum etnik di Malaysia ini. Lalu kita dapat lihat daripada gambar rajah yang dipaparkan ini, antara faktor-faktor yang mewujudkan keluarga Malaysia ini adalah perkahwinan campur. Dalam gambar rajah ini kita dapat lihat perkahwinan India dan Melayu, perkahwinan Cina dan India, perkahwinan Bumi Putra Sarawak dan etnik-etnik lain. Ia juga memaparkan etnik Sino Sabah yang seperti kita ketahui ialah perkahwinan campur antara Cina dan Kadazan Dusun di Sabah. Dan yang gambar rajah seterusnya ialah etnik Baba dan Nyonya. Etnik Baba dan Nyonya ini memang terkenal di negeri Melaka dan Pulau Pinang. Ini ialah peranakan Cina yang mengamalkan budaya-budaya Melayu kita pada zaman dahulu. Kesan perkahwinan campur melahirkan pertemuan dua budaya dan peradaban. Kesannya akan mewujudkan lagi satu bangsa yang lebih universal. Contoh seperti etnik Sino Sabah dan etnik Baba dan Nyonya. Selain itu juga ia akan mewujudkan ikatan kekeluargaan yang terdiri daripada pelbagai etnik. Selain itu juga, faktor mewujudkan keluarga Malaysia ini adalah daripada komuniti penduduk yang pelbagai. Demografi penduduk yang sekarang ini kita dapat lihat bukan saja didominasi oleh satu etnik saja. Sekarang ini kita dapat lihat di suatu kecerinan. Contohnya, kita dapat lihat ada etnik Kadazan Dusun, etnik Melayu, Cina, India yang mendiami suatu kawasan tersebut. Dengan wujudnya komuniti penduduk yang pelbagai, maka pelbagai perayaan dan budaya dapat dikongsi bersama. Seperti contoh dalam gambar rajah ini, sambutan Hari Natal, sambutan Pesta Kaamatan, Hari Gawai, Hari Raya, Tahun Baru Cina, dan Deepavali dikongsi, disambut bersama oleh pelbagai etnik. Ia dapat menjadikan satu daya tarikan kepada pelancong asing dengan keunikan pelbagai budaya di Malaysia ini, khususnya di Sabah. Jika kita dapat lihat, di Sabah ini mempunyai 40 lebih etnik yang mendiami Sabah ini. Jika kita dapat lihat, ada satu kampung contoh yang memaparkan pelbagai etnik dan budaya yang boleh jadi mungkin tidak terdapat di negara lain, yang boleh menjadi satu daya tarikan kepada pelancong asing kerana keunikan kebudayaan tersebut. Dengan kesan kepelbagaian etnik Malaysia yang kedua, iaitu pengukuhan ekonomi negara. Kita sudah maklum ekonomi negara sekarang ini tengah merunduk. Keluarga Malaysia ini perlu bersatu padu dalam mengukuhkan ekonomi negara. Seperti mana yang petikan daripada Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua pada 25 Jun 1971, seiring dengan dasar ekonomi baru.
Beliau menyatakan rancangan Malaysia kedua ini ialah satu panduan berasaskan dasar ekonomi baru kerajaan yang mengandungi dua matlamat, iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat Malaysia dengan tujuan mengurangkan dan lama-kelamaan menghapuskan sama sekali pengenalan kaum dengan fungsi-fungsi ekonomi. Apa yang kita faham daripada petikan beliau adalah menyatakan berkemungkinan pada tahun tersebut ekonomi, struktur sektor-sektor ekonomi hanya didominasi oleh satu kaum sahaja. Contoh, apa yang kita dapat lihat pada gambar ranjah ini, sebelum dasar ekonomi baru, etnik India lebih lebih bekerja di sektor peladangan. Etnik Cina pula lebih bekerja kepada sektor perlombongan, dan etnik Melayu lebih tertumpu kepada sektor perikanan dan hasil laut, iaitu lebih fokus menjadi nelayan. Ini adalah carta yang memaparkan kadar kemiskinan sebelum dasar ekonomi baru diperkenalkan. Jika kita dapat lihat sini, Melayu mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi pada waktu tersebut, yaitu sebanyak 64,8%, yang menjadikan pendapatan purata keluarga sebulan adalah sebanyak RM172 sahaja. Kini, apa yang kita lihat dan rasai, kesan dasar ekonomi baru kepada kepelbagaian etnik telah mewujudkan satu kelompok usahawan yang terdiri daripada pelbagai etnik. Selain itu juga, ia juga telah menjadikan satu perkongsian kesaksamaan dan kemahiran antara etnik. Ini adalah satu contoh di mana etnik Cina boleh berkongsi satu kemahiran kepada etnik India, boleh berkongsi satu kemahiran kepada etnik Melayu. Contohnya bagian peradangan, boleh dikongsi pengetahuannya kepada etnik Melayu, boleh dikongsi kepada etnik Cina dan bumi putra yang lain. Selain itu juga, dengan adanya dasar ekonomi baru ini, aliran tunai negara dapat dialihkan sama rata kepada semua kaum dan etnik. Selain daripada impak dan kesan positif yang telah diperkenalkan sebentar tadi, terdapat juga kesan-kesan negatif akibat daripada kepelbagaian etnik di Malaysia ini. Contohnya seperti masyarakat sukar menerima pemimpin daripada etnik yang lain. Hal ini adalah kerana terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang masih mengamalkan sikap perkauman dan resis. Persepsi masyarakat lebih mengutamakan dan lebih menumpukan pemimpin-pemimpin ini hanyalah memfokuskan dan menumpukan hak-hak kaum mereka sendiri. Persepsi ini perlulah dibendung dengan cara lebih segera kerana ia akan memberi impak yang negatif kepada generasi-generasi yang akan datang. Seperti contoh, baru-baru ini kita telah mengadakan pilihan raya umum Malaysia ke-15. Pelbagai individu dan politik yang mempertengahkan konflik dan isu. Salah satunya adalah isu perkauman dan agama. Terdapat parti yang tidak akan bergabung dengan parti tersebut kerana parti tersebut lebih ekstrim dan komunis dalam isu agama dan perkauman. Itu anggapan beliau. Jadi maka dengan itu, seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia lebih membuka minda kita, lebih menerima kepelbagaian etnik di Malaysia itu. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Maka saya serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk menjelaskan isu-isu yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Fauzi bin Sapili, nomor pelajar 20223584415 daripada kumpulan 5. Pada pagi ini saya akan menerangkan kaedah dan usaha bagi mengekalkan kestabilan kepelbagaian etnik di Malaysia. Hubungan etnik yang harmonis amat diperlukan bagi masyarakat pelbagai etnik dan pelbagai budaya di Malaysia. Dan pada hari ini saya akan cuba memfokuskan beberapa kaedah mengurus hubungan etnik, antaranya mengurusi media sosial selaras dengan peranan media ini yang begitu penting pada era globalisasi pada masa kini. So, kaedah mengurus hubungan etnik dalam masyarakat kepelbagaian ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai kegiatan seperti sukan, kesenian, kebudayaan, perayaan, kegiatan sosial komuniti dan juga sebagainya. Perkembangan teknologi maklumat iaitu ICT membawa kepada penggunaan internet secara meluas di negara kita sejak awal 90-an. Pihak kerajaan telah memberikan bantuan dan sokongan yang menggalakkan dalam perluasan penggunaan internet ini di pelbagai sektor dan perkhidmatan sejajar dengan perkembangan ICT alat komunikasi di dunia pada hari ini seperti satelit, mesin fax, telefon, televisyen dan juga komputer disambungkan kepada sistem internet yang membolehkan maklumat dalam semua bidang disebarkan ke seluruh dunia dengan pantas merentas sempadan geografi. Okey, penyediaan pelbagai medium seperti email, chatting, blog, Facebook, Twitter, Skype dan juga TikTok memberikan wadah baharu dalam membina hubungan sesama manusia, merentasi sempadan etnik, agama, budaya dan negara. Kemudahan Wi-Fi juga banyak disediakan di tempat awam, memberikan ruang dan peluang kepada pengguna untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dan kerajaan bagi menyuarakan pendapat tentang kemajuan ekonomi, peluang pekerjaan, keselamatan dan sebagainya. Berbagai kemudahan ini memberikan impak baharu dalam membina hubungan etnik melampaui batas masa, jarak dan lokasi. Perkembangan terbaharu ini menjadikan media sosial semakin berkembang dan menjadi medium penting dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Okey, salah satu kaedah dan usaha juga adalah seperti media perfilman. Filem ini, kita bagi contoh satu filem, iaitu filem Ola Bola. Okey, filem ini banyak memaparkan kerjasama dan nilai-nilai perpaduan dalam rakyat pelbagai etnik. Filem ini adalah arahan daripada Chiu Keng Guan yang berlatar belakangkan era kegemilangan bola sepak negara pada tahun 1980-an. Ia mengetengahkan para pemain bola yang terdiri daripada pelbagai etnik dan anutan agama. Filem ini banyak memaparkan kerjasama dan nilai-nilai perpaduan dalam kalangan rakyat berbagai etnik. Dan filem ini juga mendapat sambutan yang hangat di kalangan rakyat Malaysia. Kaedah
Yang keduanya, kaedah dan usaha adalah melalui pengalaman harian dan jalinan interaksi sosial. So, hubungan baik yang terjalin antara individu atau kelompok yang berbeza, latar belakang budaya, agama, dan bahasa biasanya berlaku tanpa paksaan. Pengalaman harian yang terhasil daripada hubungan tersebut pula berlaku dalam berbagai suasana dan dalam ruang lingkup yang luas. Hubungan etnik yang harmoni berlaku dalam kehidupan seharian, dalam masyarakat, komuniti, dan juga di tempat kerja. Di Sabah, sememangnya telah lama mengamalkan amalan toleransi dan cenderung mewujudkan hubungan positif dalam perkara yang melibatkan hubungan antara agama. Hal ini berlaku kerana interaksi atau dialog seharian berlangsung melalui jalinan pertemuan dan perkenalan dipupuk dan disemai melalui interaksi seharian sehingga terbina kemesraan antara pihak berbeza agama. Interaksi seharian ini tidak hanya berlaku secara seketika atau pada masa-masa tertentu atau secara bermusim. Antara sesuatu komuniti dengan komuniti yang lain dalam bergaul dengan etnik yang lain mungkin berbeza antara satu sama lain. Kesan daripada pengalaman harian inilah yang juga mencorakkan sikap, cara berpikir, cara mereka bertindak dalam mendepani cabaran-cabaran dalam pembukaan hubungan etnik yang harmoni. So, kita pergi ke kaedah dan usaha yang ketiga, iaitu mengurus bersama semasa musibah atau bantuan kemanusiaan. So, yang kita tahu di Malaysia, kita telah mengalami musibah seperti banjir besar, gempa bumi, tanah runtuh, dan banjir lumpur. So, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan seperti NGO, komuniti setempat, kumpulan sukarela rentas etnik, agama, dan budaya terlibat dalam mengurus bersama semasa musibah. So, antara pertubuhan yang membantu adalah Medical Relief Society, iaitu MERSI Malaysia, Ikatan Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, iMedic, Yayasan Ikhlas, Aman Palestin, ISMA, dan sebagainya. Okey, mereka telah memberikan pelbagai bentuk bantuan kemanusiaan seperti wang ringgit, makan minum untuk membantu mangsa bencana alam, kemalangan, dan mangsa peperangan. Seperti yang kita sedia maklum juga, kita telah menghadapi cabaran, menghadapi pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Dan di sinilah kita lihat di Malaysia banyak yang terkesan. Dan ketika inilah banyak pihak tampil untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang terkesan tanpa mengira latar belakang masing-masing. Perkembangan ini menunjukkan masyarakat kita merupakan masyarakat yang prihatin, pemurah, dan sentiasa bersedia menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. So, mengurus hubungan etik memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang sesuai dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan masyarakat secara umum. Interaksi yang aktif antara individu atau komuniti dalam kehidupan harian mampu memupuk dan mengukuhkan hubungan sosial rentas etnik, agama, dan budaya. So, usaha berterusan oleh pihak kerajaan, swasta, dan masyarakat umumnya amat diperlukan bagi memastikan hubungan etnik masyarakat kepelbagaian di Malaysia kekal harmoni dan dinamik. So, itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera, dan saya akan sambung kepada kesimpulan daripada pembentangan ini. Sebagai kesimpulan, di Malaysia ini disebabkan mempunyai pelbagai kaum, jadi ia mewujudkan satu lapisan masyarakat yang kita panggil sebagai masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ini wujud disebabkan adanya satu perkumpulan ataupun satu perkumpulan komuniti yang terdapat beberapa kaum ataupun etnik. Seperti di Malaysia, ya. Di Malaysia ini mempunyai banyak kaum. Jadi kita sebagai orang Malaysia ini disebut sebagai masyarakat majmuk. Jadi dalam masyarakat majmuk ini wujudnya pelbagai perbezaan dari setiap etnik ini, dari segi budaya, adat, kepercayaan, dan cara hidup bagi setiap kaum ini. Jadi seperti yang kita lihat di slide sebelum ini, kita mengetahui bahwa di Malaysia ini sekurang-kurangnya direkodkan bahwa sebanyak ada 80 etnik ataupun kaum yang terdapat di Malaysia. Dan kita lihat ini adalah suatu jumlah yang sangat besar yang membentuk kepada masyarakat majmuk kita. Jadi disebabkan ada perbezaan di setiap etnik ini, jadi pasti akan ada satu di mana individu itu yang tidak mengetahui tentang etnik itu, ataupun individu itu tidak mempunyai pengetahuan tentang cara hidup bagi etnik itu, akan menyebabkan satu perselisihan paham. Jadi oleh itu sangat penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia itu
untuk mengetahui ataupun menghormati. Jikalau kita tidak mengetahui tentang cara hidup masyarakat itu, kita harus menghormati cara mereka hidup. Ya, barulah apabila kita menghormati ataupun yang kita sebut sebagai suatu proses asimilasi ataupun penerimaan budaya dari etnik lain, kita terima dan kita sesuaikan dengan diri kita supaya cara hidup etnik ini kita boleh terima. Dan jikalau kita dapat melakukan semua ini, barulah perselisihan paham di antara kaum ataupun etnik ini tidak akan berlaku. Jadi jikalau perselisihan paham di antara etnik ini tidak berlaku, jadi mestinya negara kita ini pasti dalam keadaan yang harmonis ataupun kita akan dalam keadaan yang bersatu, di mana isu-isu perkauman ini tidak akan timbul di negara kita. Slide terakhir daripada pembintangan kumpulan kami yaitu refleksi. Daripada gambar ini kita telah mengetahui kepentingan untuk penerimaan perbezaan di antara semua kaum ini mesti diterapkan dalam setiap warga Malaysia supaya isu-isu perkauman ini tidak berlaku di negara kita dan juga tidak mengulang pada suatu peristiwa yaitu 13 Mei di mana kerusuhan yang besar telah berlaku di negara kita. Jadi demikianlah pembintangan kami. Terima kasih.